Mereka manusia yang buat kerosakan. Ya'jud ada 40 bangsa. Ma'jud ada 40 bangsa. Fahamnya? Alam yang kita duduk ni luas, kan? Ramai dah manusia. Baru satu nisbah 10 mereka. Kita hak ramai ni. Kira satu nisbah mereka. Mereka 10, kita satu. Ya'jud 40 bangsa. Bayangkan daripada zaman dulu sampai lah. Jadi macam mana? Barangkali alam yang mereka duduk tu macam kita duduk. Ada teknologi. Sebab mereka manusia. Ada bangunan, ada kehidupan. Tapi di balik tembok tu. Tembok tu di mana? Di dunia juga. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Macam mana kehidupan mereka? Terahsia dalam ilmu Allah. Pada malam ini saya ingin mengajak diri saya dan kita semua untuk kita menghayati kisah yang ketiga dalam suratul Kahfi, iaitu kisah berkenaan dengan Dzulqarnain. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran merekodkan tentang Dzulqarnain dengan Allah sebut, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yas'alunaka 'an dzil qarnain. Allahumma salli ala sayyidina. Wa yas'alunaka 'an dzil qarnain. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Qul sa'aslu 'alaikum minhu dzikra. Kata Allah, mereka bertanya akan engkau berkenaan Dzulqarnain. Maka kata Allah, Qul, katakan olehmu wahai Muhammad, sa'aslu alaikum minhu dzikra. Aku akan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, membacakan kepada kamu berkenaan dengan kisahnya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kisah berkenaan Dzulqarnain ini telah pun menjadi makluman ataupun perkara yang diketahui oleh orang-orang Yahudi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan orang-orang musyrikin Quraisy, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, mereka nak mencari kelemahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka menggunakan satu bangsa Yahudi, iaitu Bani Nadir. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bani Nadir. Nadirah. Mari sini tutup tirai. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Faizah je kita. Faizah je sini. Lima tengah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi, perkara yang mereka sangka, kalau mereka tanya soalan ni, Nabi terkapar-kapar. Iaitu berkenaan dengan Dzulqarnain. Jadi mereka tanya Rasulullah berkenaan Dzulqarnain. Jadi kata Allah, Qul sa'aslu alaikum minhu dzikra. Bila mereka tanya soalan tentang Dzulqarnain, katakan, ni aku nak cerita tentang Dzulqarnain. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang ke-84, Inna makkanna lahu fil ardi wa atainahu min kulli syai'in sababa. Kata Allah,
Inna makanna. Buka satu. Sesungguhnya kami telah memperkukuhkan dia di atas muka bumi. Wa atainahu. Dan kami datangkan dia Dzulqarnain min kulli syai'in sababa. Semua sebab kemudahan kepada dia. Dzulqarnain disebut oleh Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala, dia hidup sezaman ataupun selepas sikit daripada zaman Nabi Ibrahim itu beberapa tahun. Agama dia ialah mengikut ajaran Nabi Allah Ibrahim AS. Sallallahu Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maknanya, cerita berkenaan dengan Dzulqarnain ini ialah cerita-cerita yang awal. Sebab Nabi Ibrahim adalah di antara Nabi-Nabi yang terawal. Bismillahirrahmanirrahim. Pasal apa namanya Dzulqarnain? Di sana banyak pendapat yang diutarakan oleh para ulama. Yang pertama, sebab dia, Sallallahu Alaihi Wasallam Muhammad, Dzulqarnain dinamakan Dzulqarnain sebab topi besi dia itu bertanduk dua. Pendapat yang kedua, dinamakan dia dengan Dzulqarnain sebab dia hidup 2 kurun. Dia sebut qarnun ni dia ada makna tanduk dan dia ada makna kurun. Mana dia hidup dalam 2 kurun. 1 kurun 100 tahun. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Yang seterusnya dinamakan dengan Dzulqarnain kerana dia penguasa timur dan barat. Dzulqarnain ni ialah orang yang sejak daripada kecil sudah memiliki ciri-ciri kepimpinan dan ciri-ciri penguasa. Sejak daripada kecil, dia melihat pertemuan yang berlaku di antara Rum dan Parsi. Perang tak pernah henti-henti. Jadi dia bercita-cita untuk menamatkan perang tu. Dia bercita-cita untuk menamatkan perang itu dan mendamaikan dunia. Jadi ciri-ciri ini ada pada Imam Mahdi AS. Maka mempelajari kisah Dzulqarnain ialah tepat dengan masanya. Sebab kalau umur kita panjang, kita sempat dengan zaman Imam Mahdi, insya-Allah. Imam Mahdi dia akan dizuhurkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala selepas dunia penuh dengan kezaliman, dan dia akan datangkan, dan dia datang untuk memenuhkan pula dunia dengan keadilan. Akhirnya subhanallah, bila mereka bertanya tentang Dzulqarnain, kata Allah, inna makkannahu fil ardi wa atainahu min kulli syai'in sababa. Apa dia makna inna makkannahu fil ardi? Maknanya kami tetapkan dia berkuasa di atas muka bumi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Cuma ulama khilaf, adakah dia Nabi ataupun bukan Nabi. Nabi sendiri pun pernah menyebut, aku tidak pasti Tubak itu Nabi ataupun tidak. Dzulqarnain itu Nabi ataupun tidak. Tapi yang pasti, Dzulqarnain ialah raja yang merintah dunia. Raja yang merintah dunia ni 2 Islam dan 2 kafir. Islamnya Dzulqarnain dan Nabi Allah Sulaiman. Jadi Nabi Sulaiman orang panggil juga Raja Sulaiman.
Zulkarnain, Raja Zulkarnain. Sementara kafir ialah Bakhtansar dan juga Namrud. Kita panggil Namrud. Baca sebenar nama dia adalah Namrud Bizal. Dua mentah dunia kafir, dua mentah dunia Islam. Taib. Nama Zulkarnain sebab dia raja di barat, dia raja di timur. Menurut bacaan lama, barat ialah Maghrib, iaitu Morocco. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Morocco tempat matahari terbenam. Timur ialah India. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Menurut pembacaan baru, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tempat matahari terbenam ialah Norway. Tempat matahari terbit ataupun timur ialah Jepun. Dengan makna, seandainya Sayyidina Muhammad, itulah dunia, timur dan barat. Timur, China dan Jepun. Barat, Afrika dan juga Eropah. Jadi kalau kita faham, ni Maghrib, Maghrib tu dekat dengan Spanyol. Spain. Di situ, barat. Zulkarnain, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dalam nak membasmikan kekufuran dan juga kezaliman, dia pergi ke sebuah negeri. Untuk menghapuskan kezaliman dan mendirikan keadilan. Bila dia sampai di barat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kata Allah, fa'asba'a sababa. Kami bagi kepada dia min kulli syai'in sababa. Kami bagi kepada dia semua sebab-sebab kemudahan. Fa'asba'a sababa. Maka dia pun menempuh kemudahan yang disediakan oleh Allah pada dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Zulkarnain, bila mana Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan untuk menguasai dunia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia sebenarnya bukan sebarangan orang. Dia miliki semua sifat kesempurnaan sebagai seorang penguasa Muslim. Dia seorang Islam yang berpegang teguh dengan agama Tauhid yang dibawa oleh Nabi Allah Ibrahim AS. Muhammad. Dia seorang ahli politik yang hebat. Dia juga seorang yang pakar dalam ilmu ketenteraan. Dan dia pakar dalam semua bidang-bidang teknikal dalam kehidupan. Maknanya dia seorang profesional. Ini watak pemimpin yang memerintah dunia. Allah sebut, hatta idza balagha maghrib asy-syamsi wajadaha taghrubu fi 'ainin hami'atin wa wajada 'indaha qauma. Allah cerita dalam ayat yang ke-86 ni, sehingga sampai ia di tempat matahari terbenam. Jika kata ulama tu di Maghrib, di Morocco. Sampai di tempat itu, wajadaha taghrubu fi 'ainin hami'atin. Dia dapati matahari terbenam dalam mata air yang berlumpur hitam. Jadi mata air yang berlumpur hitam itu, matahari kan bila benda dia terbenam, kita nampak macam terbenam dalam laut. Jadi itulah warna satu lautan, namanya Lautan Atlantik. Sallallahu alaihi Muhammad. Alhamdulillah kami sempat dan pernah melihat Lautan Atlantik. Kalaulah tak perjalanan bersama dengan Syekh Fahmi Zamzam dan Ustaz Yusaini baru ni, kami tak sampai di Atlantik. Kami sampai di Maghrib, jadi kami melihat Lautan Atlantik.
lautan yang jadi saksi tempat yang pernah sampai Zulkarnain. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Wa wajada 'indaha qaumah. Sampai di situ dia berjumpa dengan satu kaum. Kaum ni kata, ya Zulkarnain, imma an tu'adziba wa imma an tattakhidha fihim husna. Pilih sama ada engkau mahu menghukum mereka atau membuat baik, mengajak mereka beriman. Sampai jumpa dengan kaum ni kaum yang brutal. Jadi memang Maghrib ni dia ada satu bangsa dia panggil bangsa barbarian. Masalah sama. Mereka bangsa barbar, dipanggil dengan barbar. Orang putih panggil barbarian, tapi mereka tak suka nama tu. Mereka ada bangsa mereka sendiri. Bangsa mereka, keturunan mereka memang brutal. Macam belah kita ni adalah tu bangsa dulu. Bangsa Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Makan orang masa apa? Pung hijau pula macam ni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Apa ni? Batak. Bangsa Batak. Dia, kita orang Islam ni kadang-kadang kita kena belajar. Kita kena Salah Sayyidina Muhammad tengok kepada satu Allahu Akbar, pengorbanan. Kita orang Islam tapi kadang-kadang pengorbanan kita sangat kurang. Orang bukan Islam kadang-kadang pengorbanan mereka tu jauh lebih daripada kita kadang-kadang. Contohnya Kristian. Kristian ni mereka tahu tak macam mana mereka nak mengkristiankan orang Batak. Batak ni bangsa makan orang. Jumpa orang Salah Sayyidina Muhammad tu macam baru ni apa nama Menteri Sabah tu apa nama, hak orang bagi dia marah dalam parlimen tu, rambut dia macam dengan kartun apa tu, Menteri Sabah tu. Dia marah, dia kata, you salah cabar orang, kami orang makan orang. Tu dia punya video dia tu. Jadi orang Batak ni dia makan orang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia dapat orang, dia cantai kepala, dia ikat kaki atas, dia tahan darah. Dia makan orang, dia minum darah. Orang Kristian, masalah Sayyidina Muhammad, mereka kaji. Bangsa ni sangat mempercayai angka 7. Lepas jumpa pokok bercabang 7, dia buat Tuhan. Semua jenis 7-7, Tuhan. Akhirnya Kristian hantar pendakwahnya masuk ke pedalaman, ke kampung orang Batak. Pendakwah yang pertama sampai, kena tangkap, kena cantai kepala, kaki duduk atas, kepala turun bawah, tahan timbah darah. Pendakwah yang kedua masuk, nasib yang sama. Pendakwah yang ketiga, sama. Pendakwah yang keempat, sama. Pendakwah yang kelima, sama. Pendakwah yang keenam, sama. Pendakwah yang ketujuh, sama. Pendakwah ke-8, dia masuk Kristian. Sebab 7. Itu sejarah orang Batak masuk Kristian. Sahadat Sayyidina Muhammad. Jadi subhanallah, itulah bangsa yang ditemui oleh Zulkarnain di Maghrib tu. Bangsa ni selepas mereka Islam, mereka jadi pejuang Islam yang hebat. Bangsa yang gelar dengan barbar ni, antaranya siapa? Tariq bin Ziyad. Tariq bin Ziyad tu bangsa tu, dialah yang sampai di satu selat, di satu bukit. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad.
yang bakar kapal. Dia suruh tentera Islam semua mendarat atas bukit. Lepas tu Musa Sayyidina Muhammad, dia suruh menghadap pada dia. Belakang kamu ialah musuh. Belakang kamu ialah laut. Dia suruh orang bakar kapal. Pasal apa? Bila bakar kapal, hampa nak balik macam mana laut? Hampa nak lari mana? Kapal dah bakar. Berlarilah pada Allah. Mana matilah syahid. Itu motivasi dia. Siapa dia pemimpin dia? Tariq ibnu Ziyad. Bangsa tu. Bangsa yang orang putih panggil bangsa barbar tu. Hebat bangsa tu. Jadi subhanallah. Jadi bayangkan keturunan mereka tu. Yang Dzulqarnain jumpa. Brutal. Jadi ketika itu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, maka kami katakan, wahai Dzulqarnain, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Inilah yang kata, yang khilaf ulama kata Dzulqarnain itu Nabi. Sebab diwahyukan. Kami kata Allah, Dzulqarnain, imma tu'azziba wa imma an tattakhidha fihim husna. Sama ada hang hukum mereka ataupun akan bertindak ke atas mereka itu dengan cara yang baik. Maka Dzulqarnain pun menjalankan cara-cara dia sebagai seorang hakim. Siapa yang mengekalkan kebrutalan, brutal, maka dihukum dengan hukuman yang seberat-beratnya. Mana dia makan kumpulan yang zalim dan kejam itu, Sayyidina Muhammad berhadapan dengan tentera Dzulqarnain yang tidak ada ke-11. Qala amma man zalama fasawfa nu'adzibuhu thumma yuradu ila rabbih fayu'adzibuhu 'adzaban nukra. Okey, kalau hampa tak mau dipukul dengan kami dengan pukulan yang hebat dan dahsyat, baik, tundukkan diri kamu kepada keadilan kami. Tapi kalau kamu tetap di atas kezaliman dan kekejaman kamu, terimalah padah daripada kami. Maknanya, orang-orang yang zalim, orang-orang yang kejam ni mesti dijatuh dan direndahkan supaya mereka akur kepada keadilan. Begitulah Dzulqarnain menjelajah sebuah tempat ke sebuah negeri. Sampailah Dzulqarnain, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, sampai di sebuah tempat disebut dengan hatta idza balagha matli'a syamsi wa wajadaha tatlu'u ala qaumin lam naj'al lahu min duniha sitra. Okey, habis dia punya penjelajahan dia ke negeri barat, ke negara barat. Sampai pula ke negeri disebut dengan matli'a syamsi, tempat terbit matahari. Okey. Tempat terbit matahari ni di Asia. Tadi di barat. Ni sampai di Asia. Tempat yang dia lalu ni ialah tempat yang banjarannya bermula banjaran tanah tinggi. Sampai di mana ni? Tempat disebut dengan Matli'a Syamsi. Wajadaha tatlu'u ala qaumin. Dia tengok matahari ni, dia naik kepada kaum lam naj'al lahum min duniha sitra. Kaum yang masih bertelanjang, tak ada pakaian. Di mana ni? Di India. Kata ahli sejarah, iaitu di Hindustan. Tempat itu orang masih belum berpakaian.
Makna apa? Makna tempat yang dia sampai ni tempat orang miskin-miskin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kadzalika waqad ahatna bima ladaihi khubra. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, begitulah sesungguhnya kami mengetahui setiap sesuatu yang ada padanya Dzulqarnain. Kemudian summa asma'a sababa. Okey, ni panjaran tinggi, dia panggil panjaran tanah tinggi. Dia mula sampai di mana ni? Di Himalaya. Di Himalaya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dzulqarnain ni, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bila kita sebut Himalaya, dataran tinggi, kita ni Melayu ni, tanah bumi kita ni, sebelum nama kita Malaysia, nama kita sebelum inilah Malaya. Kata pengkaji sejarah, kita asal daripada bangsa tanah tinggi itu. Himalaya, bacaran tanah tinggi, soalan Sayyidina Muhammad, dari situlah asal usul keturunan kita. Menurut satu pendapat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dan menurut sebagian pengkaji sejarah juga, Dzulqarnain ini dia raja kepada raja-raja Melayu. Sebab soalan Sayyidina Muhammad, raja-raja Melayu khususnya asal kepada raja bangsa Melayu ni, iaitu asal kerajaan Melayu ataupun kerajaan Melayu, kerajaan bangsa Melayu yang pertama di Nusantara ialah Kedah Tua. Soalan Sayyidina Muhammad. Kedah Tua ni dia merujuk daripada keturunan Merung Mahawangsa. Jadi Merung Mahawangsa itu keturunannya daripada Dzulqarnain. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, iaitu raja yang memerintah dunia. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Okey, bila sampai di India, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, dia lalui satu pemukiman bangsa yang masih belum berpakaian, makna yang masih belum bertamadun. Dan dia menyebarkan agama. Dia bukan seorang sekadar seorang raja, tapi dia pendakwah yang berpaksikan kepada agama tauhid. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, dan menyebarkan agama di seluruh alam dan dunia. Penguasaannya ialah 3/4 dunia di bawah pemerintahan dia. Kemudian Al-Quran bercerita lagi. فَحَتَّى إِذَا بَلَغَ بَيْنَ السَّدَّيْنِ وَجَدَ مِنْ دُونِهِمَا قَوْمًا لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ قَوْلًا. Sampailah pula dia di satu tempat disebut dengan baina saddain. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tempat di antara dua gunung. Inilah dia panggil kawasan pergunungan. Iaitu satu penempatan yang dipanggil negara Armenia dan Azerbaijan. No? Ataupun Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, banjaran yang dipanggil banjaran Kaukas ataupun Kaukasian. Kaukas bahasa Arab dia. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ini banjaran bergunung ganang. Bila sampai di sini, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, jumpa pula dengan satu kaum.
Kaum ni Quran bagi tahu jenis mereka la yakaduna yafqahuna qawla. Hampir-hampir mereka bercakap orang tak faham. Bangsa ni bangsa yang terlalu jauh bahasa mereka dengan bangsa orang. Bahasa mereka terlalu jauh dengan bahasa-bahasa orang lain. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sampai sukar nak faham bahasa mereka. Baik. Isu mereka ni, mereka ada masalah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Masalah mereka berdepan dengan Ya'juj wa Ma'juj. Mereka kata, qalu, ya dzal qarnain, inna Ya'juja wa Ma'juja mufsiduna fil ardi. Fahal naj'alu laka kharja ala an taj'ala bainana wa bainahum sadda. Mereka ni menghadapi masalah berdepan dengan satu kelompok manusia yang dipanggil dengan Ya'juj wa Ma'juj. Lepas kami Dzulqarnain, kami duduk depan Ya'juj wa Ma'juj ni. Tolong Ustaz, buat satu pada kami sanggup bayar, kami sanggup upah. Tolong Ustaz, buat sesuatu di atas kami dan Ya'juj wa Ma'juj. Mereka ni nak ceritakan Dzulqarnain dengan Ya'juj wa Ma'juj ni susah juga sebab Dzulqarnain cakap bahasa dia. Mereka ni cakap bahasa mereka. Amboi, dia perlu terang lah tentang bahasa. Mereka ni diganggu oleh Ya'juj wa Ma'juj. Dzulqarnain lama juga mengambil masa untuk faham apa masalah mereka. Masalah mereka, mereka selalu diserang oleh Ya'juj wa Ma'juj yang duduk di gunung, di balik gunung sebelah. Allah SWT Muhammad. Dia main serang, dia main bunuh, dia macam-macam. Dia buat kerosakan. Tak tahan kaum ni dengan Ya'juj wa Ma'juj tu. Ya'juj wa Ma'juj ni dia manusia. Dia bangsa manusia. Dia semua daripada keturunan Nabi Allah Nuh. Dia keturunan Yafis. Yafis bin Nuh. Yang berbangsa Yafis bin Nuh ni macam Cina, Jepun, Korea. Tu masa sepek-sepek. Sallallahu alaihi Muhammad. Ya'juj wa Ma'juj ni yang akan keluar di akhir zaman ni. Sallallahu alaihi Muhammad. Ya, Nabi Ya'juj wa Ma'juj ni keluar bila zaman Nabi Allah Isa. Imam Mahdi dia hidup di tengah umat ini 9 tahun je. Ini tahun 2021. Kalau dia zuhur tahun 2022, 9 tahun tu bila? 2031. Sallallahu alaihi Muhammad. Jadi di hujung pemerintahan dia tu dah kegemilangan dah. Dah merintah dunia lah. Tapi nak pi tu era yang kita lalu lah. Zaman tu zaman perang. Kalaulah dia zuhur pada tahun 2023, kemuncaknya ialah 2032. Kita tak tahulah bila. Sallallahu alaihi Muhammad. Tapi 2024 ialah 100 tahun lepas jatuhnya khilafah Utsmaniyah di Turki. Selepas 100 tahun akan ada satu orang mujaddid yang mai untuk memperbaharukan balik, renew balik agama, bagi settle balik, bagi betul balik. Kalau dia mai tahun 2024, kemuncaknya 33. Kata sebahagian orang berilmu, dari tahun 2033 itulah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tahun tu tahun Allahumma salli ala sayyidina Muhammad nuzul wa Isa. Tapi sebelum tu Dajjal. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Kita tak boleh mendalui ilmu Tuhan. Hani qil wa qal.
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dan Nabi Allah Isa itulah lepas telah dibunuh Dajjal. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Nabi Allah Isa turun. Dia turun saat langsung bunuh Dajjal. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Lepas itulah keluar Ya'juj wa Ma'juj. Sampai lari Nabi Allah Isa daripada Ya'juj Ma'juj, berkubur di Bukit Tursina di Mesir. Ya'juj Ma'juj penuh dunia ni. Jadi cerita dia masalah Sayyidina Muhammad, maka dia kata, tolonglah buat sesuatu kat kami. Kami bayar pun tak apa, kami upah pun tak apa. Tapi apa jawapan Zulkarnain? Qala ma makkanni fihi rabbi khairun. Aku ni, Tuhan bagi aku jadi raja, menguasai dunia pun lebih baik dah daripada apa yang hampa janji. Makna apa? Dia tak perlu bayaran. Sebab dia penguasa yang berkhidmat untuk Allah. Lillahi. Khidmatnya hanyalah untuk Allah. Apa yang Allah bagi pada aku lebih baik daripada hampa nak bagi. Hampa tahu tak aku kerja apa? Menyebarkan agama. Memerintah dunia menyebarkan agama. Cuma kata dia, fa'a'inuni. Hampa tolong aku. Tolong tu tolong macam mana? Biquwwah. Tolong aku dengan menggunakan segenap kekuatan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Aj'al bainakum wa bainahum radmah. Ni aku nak buat kat hampa ni, satu tembok tinggi yang memisah di antara hampa dan mereka. Jadi kita boleh bayang tak ketinggian gunung tu, gunung-gunung yang duduk di pergunungan tu. Antara dua gunung. Gunung Armenia dengan gunung Azerbaijan. Ada Sayyidina Muhammad. Dia nak buatnya satu tembok tinggi. Tembok tinggi, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, yang Ya'juj wa Ma'juj ni tak boleh nak main. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kata dia, atuni zubarul hadid. Wa amai kat aku zubarul hadid. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Apa dia? Potongan besi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Hatta idza sawa baina as-sadafaini qala anfukhu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Wa amai kat aku potongan besi. Macam orang nak buat rumah kan. Dia buat potongan besi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Mana besi ni macam orang duk buat bangunan. Besi ni disambung sampai ke puncak gunung. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kemudian qala anfukhu, ketika tu panaskan besi. Maknanya didirikan satu tembok besi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Hatta idza ja'alahu naran qala atuni ufriq alaihi qitra. Sepah besi-besi ni semua dileburkan, wa'mai lepas itu ialah yang disebut dengan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, timah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Timah kau orang panggil. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad tu. Di shilin bagi dia. Di shilin dibuat berapa? Tembaga. Jadi bercampurlah di antara tembaga dan besi ni jadi satu tembok yang sangat kukuh. Sehingga Ya'juj Ma'juj tu tak mampu dah nak mendaki, melepasi tembok tu. Lama lagi. Lama dah. Zaman Nabi Ibrahim hampir lala tak keluar lagi. Tapi Ya'juj Ma'juj ni tak pernah putus asa. Tetap dia nak keluar. Dia waktu tu
Ya'juj Ma'juj ni, bila tengah duk buat ni, ada yang nak melolos diri. Hak nak melolos ni ambil, buh balik dalam tu. Walau ada yang terlepas keluar. Yang terlepas keluar tu lah masalah Sayyidina Ahmad. Yang terlepas keluar, yang dapat melolos diri tu masalah Sayyidina Muhammad. Tak dapat ditangkap ada. Hak tu yang bercampur dengan darah Yahudi jadi Zionis. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Yang membentuk pahaman Zionis daripada bangsa tu juga. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Hari ni tengah nak keluar. Sampai masa yang Allah janji dalam Quran sebut. فَمَسْطَاعُوا أَنْ يَظْهَرُوهُ وَمَسْتَطَعُوا لَهُ نَقْبًا. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Mereka iaitu Ya'juj Ma'juj tidak dapat mendaki dan tidak mampu untuk menembuknya. Lepas tu Zulkarnain sebut, qala hadza rahmatun min rabbi. Nampak tak ketakwaannya? Dia kata hal ni ialah merupakan rahmat daripada Tuhan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tu bukti kata dia raja yang bertakwa, yang berpaksi pada tauhid. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tapi dia apa? فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّاءَ. Kalau dah sampai janji Tuhanku, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, taib, dia akan menghancur luluhkan dinding ni. Kalau sampai dah masa yang Tuhan janji, berarti dia ada ilmu tentang akhir zaman. Zulkarnain. Maknanya Ya'juj Ma'juj ni akan sampai tu masa mereka boleh tebuk ni. Dinding besi yang bercampur dengan tembaga tu. Dia boleh tebuk sampai tu masa esok. Waktu tu akan reban. Mereka dapat keluar menembusi dinding besi yang bercampur dengan tembaga. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Taib. Kata Zulkarnain, wa kana wa'du rabbi haqqan. Nak buat apa? Janji Tuhanku benar. Inilah suratul Kahfi yang bercerita tentang akhir zaman. Allahu Akbar. Mungkin zaman Ya'juj Ma'juj, zaman anak-anak kita, ataupun zaman cucu-cucu kita, ataupun zaman cicit kita. Tapi tak sampai cicit barang ni. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ya'juj Ma'juj ni, dia bangsa manusia. Tetapi mereka punya rupa parah mereka pelik. Sallallahu alaihi Muhammad. Mereka manusia yang buat kerosakan. Ya'juj ada 40 bangsa. Ma'juj ada 40 bangsa. Fahamnya? Alam yang kita duduk ni luas, kan? Ramai dah manusia. Baru satu nisbah 10 mereka. Kita hak ramai ni. Kira satu nisbah mereka. Mereka 10, kita satu. Ya'juj 40 bangsa. Bayangkan daripada zaman dulu sampai lah. Jadi macam mana? Barangkali alam yang mereka duduk tu macam kita duduk. Ada teknologi. Sebab mereka manusia. Ada bangunan, ada kehidupan. Tapi di balik tembok tu. Tembok tu di mana? Di dunia juga. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Macam mana kehidupan mereka? Terahsia dalam ilmu Allah. Mereka cuba nak keluar dari dulu sampai lah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Elok mereka dapat buka sikit. Azan subuh.
Bila azan subuh, untuk dari dulu sampailah tak pernah mereka kecewa untuk menembus tembok tu. Dan satu masa, wa kana wa'du rabbi haqqan. Janji Tuhan itu benar. Mereka akan keluar main ke dunia ni. Sedangkan lepas duduk tu dunia juga. Tapi lepas keluar ke dunia manusia macam kita ni. Yajud 40 bangsa, Ma'jud 40 bangsa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tapi bangsa ni bangsa yang sangat brutal. Kita ni macam Yahudi di Palestin tu kata-kata brutal lah. Lepas ni 1000 kali brutal lagi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Paling rendah dia tinggi ni. Ni, sejengkai. Paling rendah dia. Allah, jengkai Ustaz sepak. Try sepak nak. Main beribu-ribu, berjuta-juta nak sepak macam mana? Hak besar tinggi tiang elektrik. Sagi balik tengok tiang elektrik. Soalan Sayyidina Muhammad. Tu paling tinggi. Kalau tinggi teratur dia sepak kita pula. Soalan Sayyidina Muhammad. Dan dia pula struktur penciptaan dia flat. Telinga dia kita terani ni. Telinga dia ni dia boleh lapik duduk. Kita nak duduk, tak ada apa nak duduk. Main tikam. Dia duduk lapik telinga dia. Duduk dalam atas telinga dia. Macam mana rupa dia? Tak tahu. Jadi, Ya'juj wa Ma'juj ialah tanda akhir zaman. Dah dekat nak kiamat sangat-sangat lah. Ya subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka penceritaan dalam Al-Quran tentang Ya'juj wa Ma'juj ini ialah merupakan bukti kepada Al-Quran ialah mukjizat. Ramai di kalangan generasi manusia yang telah mati, termasuk kita barangkali, tidak sempat dengan Ya'juj wa Ma'juj. Tapi, masalah Sayyidina Muhammad, pemberitaan terhadap keluarnya Ya'juj wa Ma'juj ke dunia ni, kita akan tahu, disalurkan dalam kubur esok. Ya'juj wa Ma'juj dah keluar di dunia. Bayangkan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, satu kita 10 dia. Banyak. Ni kita ni, tinggal berapa orang jadi darsa ni, masalah sayyidina Muhammad. Kalau mai dia tak tahu asrama penuh dia. Allah pegang kalau orang tu merenyut. Dia buat kacau tak tahu. Di Shell dia ada. Di bank agro dia masuk. Salah Sayyidina Muhammad. Kedai semua dia masuk. Kereta semua dia naik. Kereta dia tahan dia. Dia naik semua. Salah Sayyidina Muhammad. Kacau kita waktu tu macam mana. Allahu Akbar. Sampai ketika Nabi Allah Isa lari ke Tursina. Tak tahu nak buat Ya'juj wa Ma'juj penuh dunia. Ya'juj wa Ma'juj ni masalah sama habis tak habis. Allah buat amai. Wabak. Macam ni. Dahsyat lagi pada corona. Wabak dia main. Semua kena Ya'juj wa Ma'juj. Dia cari Ya'juj wa Ma'juj ya. Macam awak, macam ayam kena hawak. Hawak ni bila dia mai, kena ayam semua mati. Manusia tak mati. Jadi mai wabak ni masalah Sayyidina Muhammad. Baik. Kena Ya'juj wa Ma'juj. Satu alam dalam dunia ni. Habis mati Ya'juj wa Ma'juj. Bergelimpangan. Waktu tu susah pula nak urus apa. Macam mana nak buat ni? Dunia penuh dengan Ya'juj wa Ma'juj. Salah Sayyidina Muhammad. Busuk. Dunia ni membusuk. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tak tahu nak buat macam mana. Tak ada cara. Kemampuan manusia dah tidak ada kemampuan. Tak tahu dah zaman tu ada teknologi pun tidak. Allah juga yang mai bagi bantuan. Allah datang dengan satu burung ering. Burung makan daging tu.
Allah buat main burung tu, subhanallah. Burung tu lah yang buat terbang bangkai-bangkai. Pi mana tak tahu. Habis. Burung yang makan daging tu. Lepas tu, soalan Sayyidina Muhammad. Allah turunkan hujan, membersihkan alam ni. Barulah bersih balik. Allah juga. Jadi, kalau umur kita panjang, jadi ambil nota ni. Tunggu masa dia. Tapi harap-harap tak sampailah kita zaman Ya'juj Ma'juj. Harap-harap, insyaAllah. Tak tahulah zaman tu, tak tahulah. Dia keluar main, dia bunuh orang, bukan dia main ketuk pintu macam member main rumah. Gom. Macam mana kalau main kawak ketuk rumah macam tu pun dalam rumah terketak-ketak lah. Macam mana Ya'juj Ma'juj penuh main rumah kita. Pukul 3 pagi. Dia masuk buat apa? Dia bukan masuk tengok TV. Dia masuk rumah kita. Zaman tu zaman pembunuhan terdahsyat dalam dunia. Kalau Hitler pernah bunuh Yahudi, ni lebih daripada tu beribu kali ganda lagi. Kalau kita baca sejarah, orang Tatar, Mongol menghentam, melanda Baghdad. Sampai gunung manusia ni mati. Zaman Tatar menyerang Baghdad, mayat manusia ni dibuat jadi gunung. Punya banyak kematian. Zaman tu lagi dahsyat. Dibunuh oleh Ya'juj Ma'juj. Bunuh, memperkosa dan segala, menghancurkan dunia. Tak pernah ada sejarah yang sedahsyat tu. Yang pernah dibuat oleh manusia pada manusia. Tapi dibuat oleh Ya'juj Ma'juj pada manusia. Sedangkan dia manusia juga. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Haraplah umur kita tak sampai umur Ya'juj Ma'juj. InsyaAllah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ni nak pi ni bukan kuih elok ni, semua kuih tak elok ni. Lepas ni main Dajjal. Lepas tu main Dabbar. Ya'juj Ma'juj. Tak tahulah dunia. Zaman tu zaman fitnah yang sangat dahsyat. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Dan Quran telah menceritakan segala-galanya. Jadi kita terakhir, jadi kita doakan insya-Allah kita dapat melihat keadilan Allah Subhanahu wa taala melalui seseorang yang akan memerintah dunia dengan keadilan sebelum daripada zuhur, sebelum daripada keluarnya Dajjal la'natullahi alaihi. Jadi sebenarnya semua ni menguji iman kita. Mudah-mudahan jadi pedoman kita dalam hidup kita insya-Allah. Dan bacalah Suratul Kahfi ni seminggu sekali pada Jumaat ataupun siang hari Jumaat untuk menyelamatkan kita dan ahli keluarga kita daripada fitnah di akhir zaman. Jadi kita insya-Allah Allah bantu kita, Allah tolong kita. Allah turunkan kerahmatannya yang melimpah-limpah pada kita. Dan Allah bimbing kita untuk duduk di atas kumpulan yang benar di akhir zaman. InsyaAllah. Moga-moga Allah SWT merahmati semua para penaja kita dalam grup 17. Mudah-mudahan Salah Sayyidina Muhammad, mereka dan semua grup kita ni dalam grup dalam Masjid Darsa ni kita ada 20 grup. Alhamdulillah. Kita minta seseorang dalam grup ni sebulan RM10. Jadi harap insya-Allah Tuhan mudahkan untuk membina masjid ni. InsyaAllah. Tapi janganlah saya kata RM10 bagi betul-betul RM10. Jadi bagilah salah senilai yang sesuai dan sepadan untuk membeli syurga di akhirat esok. InsyaAllah. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah.